Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang berbahagia, pengurusi masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan Bilal dan seterusnya ahli jawatan kuasa masjid dan hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Bersama kita semua memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT atas kasih sayang Allah SWT. Saya dan tuan-tuan ditempatkan di tempat yang mulia, rumah Allah SWT. Dialah memberi kita taufik, hidayah, inayah menjadi orang-orang yang memakmurkan, meramaikan, memeriahkan rumah Allah SWT. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja mereka yang beriman pada Allah, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang beriman pada Allah dan juga hari kemudian. Jadi orang-orang yang beriman itu ada tandanya, salah satu tandanya dia sentiasa memakmurkan masjid, yaitu sentiasa masanya banyak habis di masjid, paling kurang dia berada di masjid 5 waktu. 5 waktu tu paling kurang, lebih lagi baik. Mungkin dia hadir pukul 9-10 untuk wadduha. Ya, mungkin dia hadir pukul 3 petang, ya. Dia baca Quran. Bahkan sekarang ni digalakkan oleh ulama untuk kita hidupkan masjid sebelah malam. Ya, untuk kita hidupkan qiyam di masjid. Siapa yang datang pukul 1, siapa yang datang pukul 3, siapa yang datang pukul 5. Kalau boleh sentiasa ada orang yang hidupkan masjid 24 jam. Macam mana masjid Nabi di zaman Nabi SAW. Jadi sebelum saya terlupa, saya sukalah membuat pengumuman kepada tuan-tuan, ya, khususnya Masjid Kampung Sawah ni, iaitu pada 30, pada 1 dan 2 hari bulan ada perhimpunan orang Islam di Masjid Taman Eka sana, di Rantau, ya. Perhimpunan atau istimewa orang-orang Islam untuk zon barat. Ya, jadi semua orang Islam dialu-alukan datang. 30 hari bulan tu bermula lepas asar sehinggalah tengah hari 2 hari bulan tu, lepas zuhur selesai majlis. Jadi marilah kita sama-sama hadir
duduk di iktikaf di masjid sana, mengikuti program, mendengar ceramah-ceramah daripada ulama-ulama untuk mewujudkan kasih sayang sesama orang Islam dan juga fikir risau bimbang terhadap agama Allah SWT. Bagaimana masjid seluruh negeri kita, seluruh negara hidup dengan amalan-amalan yang menarik rahmat Allah SWT. Macam mana tuan-tuan yang lakukan pada malam ini? Datang solat maghrib berjamaah, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Semua perbuatan-perbuatan ini menyukakan Allah SWT, ya, menggembirakan baginda Nabi SAW. Jadi orang mukmin, setiap perbuatan yang dia nak lakukan tu dia akan berfikir, adakah yang aku buat ni menggembirakan Rasulullah ataupun menyedihkan Rasulullah. Habis masa lama minum di kedai berjam-jam, minum secawan kopi, secawan teh, tapi duduk 2-3 jam di kedai sambil tengok bola. Agak-agak kalau kita fikir Nabi ada sama kita ketika itu, Nabi suka ataupun Nabi sedih? Pasti Nabi akan sedih tengok kita. Habis masa terbuang berjam-jam. Tapi kalau kita duduk satu majlis, di situ nama Allah disebutkan, nama Nabi diselawatkan, kita duduk situ sejam 2 jam, kita fikir agak-agak suka tak ni? Oh, Nabi suka. Kita akan duduk dalam majlis tersebut. Kita nak balik malam ni nak duduk dalam majlis pengajian, kita nak melangkah balik, kita fikir agak-agak Nabi ada ketika itu, Nabi gembira atau Nabi sedih? Orang mukmin sentiasa memikirkan perbuatan tersebut. Tengah tidur malam, terbangun, tengok jam pukul 3. Kalau aku ambil wuduk, kemudian aku solat, agak-agak gembira tak Nabi? Suka tak Nabi? Jadi ya, kita mesti fikir Nabi pasti gembira umatnya ada yang bangun menghidupkan malam ikut sunnah Nabi. Kita pun akan bangun buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Ya. Nak buat pakaian, kita nak pakai baju. Ini pakaian ni menyukakan Nabi atau menyedihkan Nabi? Kita tak ikut sunnah. Pakaian kita ketat, ya, terdedah aurat pula. Tak ada sunnah dalam pakaian tadi. Mesti Nabi sedih, umatku ini jauh daripada sunnahku. Jadi kita pun akan pakai pakaian mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi orang mukmin tu setiap perbuatan dia fikir, memikirkan, menyukakan baginda Nabi SAW. Barulah besok Nabi akan sambut kita. Masuk dalam alam barzahnya Nabi akan sambut kita, tuan-tuan. Nabi SAW masyar, Nabi akan kenal, inilah umatku yang selalu menggembirakan aku, menyukakan aku. Masya Allah, ya. Jadi insyaAllah kita akan selawat sikit sebelum kita membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-awwal sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwali syafi' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwalil muslimin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwali musyaffa' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwalil mu'minin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwali man tanshaku anhu al-ardu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ablaj sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina uhad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Cukup sangat tu.
Kita masuk pada malam ini tajuk yang baru, iaitu bercita-cita mati di dalam Islam. Adapun firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenar. Ali Imran ayat 102. Ini adalah suatu perintah dari Allah Ta'ala terhadap hambanya supaya mati di dalam agama Islam. Jadi hidup dalam Islam, mati pun dalam Islam. Itu kita selalu doa tu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam iman, mati dalam iman. Mana dalam Islam. Jadi Allah perintah apa pada kita? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu takwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dan jangan, perintah Allah tu ya, dan jangan mati melainkan dalam Islam. Jadi surah Allah SWT itu jangan sampai kita mati selain pada Islam, tuan-tuan. Kerana apa? Di situ bermakna belum ada jaminan kita asal sebagai orang Islam. Tidak semestinya nantinya kita mati dalam Islam, dalam iman. Tak ada jaminan. Saya dan tuan-tuan semua tak boleh cakap besar, tak boleh nak sombong, nak bongkak, nak takabur, nak bermegah-megah dengan amalan kita, dengan iman kita, selagi besok penghujung mati kita, matinya dapat ucap la ilaha illallah. Itu yang kita selalu kena kerut dahi, risau, bimbang. Besok aku mati ni mati dari iman atau Islam. Sebab syaitan tidak akan benarkan kita begitu saja. Usaha dan daya ikhtiar syaitan itu akan menyesatkan kita sehingga akhir hayat kita, dan dia kehendak dia itu kita mati dalam kekufuran. Kalau boleh dia nak kita mati langsung, iman kita iman yang kosong. Itu syaitannya usaha, tuan-tuan. Sebab dia telah bersumpah. Depan siapa dia bersumpah, tuan-tuan? Depan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Jadi sumpah syaitan ni bukan calang-calang, dia akan laksanakan. Sampai kita nak mati esok, datang syaitan. Ya, membawa segala skill yang paling tinggi supaya kita mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang risau takut, tuan-tuan. Sebab itu agama Islam ialah agama yang diakui oleh Allah sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Quran, dan bahawasanya dia tiada akan menerima agama selainnya dari manusia. Kerana agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang telah dia redai bagi Rasulnya dan para hambanya dari kaum mukminin. Firman Allah, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi satu dunia ni manusia, berapa ramai manusia, berapa bilion manusia, Allah nak penghujungnya mati dalam iman, dalam Islam. Sebab itu saja yang diiktiraf SWT. Selain daripada itu, tuan-tuan, habis. Sebab itu Allah Ta'ala dia tidak menzalimi manusia tadi. Dia hantar Nabi-Nabi, Rasul-Rasul untuk ingatkan manusia. Nabi dah tak ada, maka para utusan-utusan dia, para da'i-da'i, para pendakwah-pendakwah akan bagi ingatan pada kita semua, supaya kita dengar dan kita semat dah hati kita, oh aku tak ada pilihan, aku mesti mati dalam iman dan Islam. Jadi jalan apa? Sekarang apa jalan aku nak usahakan supaya hujung kehidupan saya mati dalam iman, dalam Islam, dapat ucap la ilaha illallah. Itu yang kena hari-hari fikir, benda yang tidak ada jaminan ini.
Perkara yang kita dah ada jaminan, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang selalu kita risaukan lebih sangat. Makan, minum, rezeki kita, itu benda yang dah pasti. Allah dah tulis rezeki kita tu. Sejak kita lahir sampai kita mati dah siap dah. Buku menu kita dah ada, dah lengkap. Buku rezeki, menu makan. Makan, minum semua dah cukup. Oksigen semua dah cukup rezeki tu. Habis muka surat terakhir tu, habislah. Khatam Allah, habis. Khatam. Jadi, kita itulah yang orang risau hari tentang rezeki. Pagi, petang, siang, malam berusaha sebagai narak. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Kais-kais sampai tak dapat. Ya, macam. Tapi benda yang paling penting dalam kehidupan iaitu iman dan Islam tadi diabaikan, dicuaikan. Tak sedih kan tuan-tuan? Cari makan minum sampai tak sembahyang. Cari makan minum sampai tak pijak masjid, tak pijak surau. Apa jadi tuan-tuan? Itu kawan-kawan kita semua. Orang kampung kita. Bahkan di kalangan ahli keluarga kita. Anak-anak tuan-tuan. Anak-anak kita semua. Ya. Untuk mencari benda yang pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, rezeki manusia, jodoh, pertemuan, ajal, maut, rezeki semua telah itu semua taala. Tetapi iman ni tuan-tuan, ya, kita belum ada jaminan lagi. Walaupun kita lahir sebagai orang Islam, diazankan dan iqamahkan bagi nama Islam. Yang hamba Allah lain tu dia lahir sebagai nama orang Kristian, nama orang Hindu, Buddha, Serani, Sakai, macam-macam lagi lah agama kat dunia ni. Ya, yang tak ada agama, free thinker. Itu pun dia belum pasti hidup, ujung dia mati dalam keadaan kekafiran juga, tidak. Allah Ta'ala berkuasa mengambil dia mati dalam iman, dalam Islam, ya. Kita kadang-kadang tersilap, tertipu. Syaitan bisikkan kita, wah, awak dah soleh dah ni, dah mengaji, dah ulang alik ke masjid, ya. Mengajar kitab demi kitab, ya, demi guru mengaji. Cukuplah tu, ya. Kita perasan kita alim, kita soleh, ulang alik, kita tidak peduli rupanya dengan jiran-jiran kita, orang-orang kampung kita, nasib orang-orang Islam kita. Tak ambil peduli tentang agama Allah SWT. Itu yang kita risau, takut, ya, menjadi punca Allah SWT akan tarik hidayah, ya. Baik. Firman-Nya lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran ayat 75. Barang siapa yang menganut agama selain daripada Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, dan dia kelak di hari akhirat tergolong dalam golongan orang yang dirugikan. Kalau ayat Quran itu tuan-tuan, bila masuk khasirin, rugi, macam suratul As, wal As, innal insana lafi khus, seluruh manusia tadi dalam kerugian. Rugi situ maknanya gagal. Ya. Bukan macam masuk dunia ni rugi niaga, wah, habis bankruptcy. Dia boleh lagi bangun balik, niaga balik. Niaga buat perniagaan kambing, lembu. Habis lembu dia, kambing dicuri orang, dia boleh bangun balik, mula bela balik, ya, macam tu. Tapi rugi masuk sini ialah gagal di akhirat, ya, dalam kemurkaan Allah akan diazab siksa SWT. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang itu orang yang akan untung, tidak rugi kalau dalam diri dia ada 4 perkara tadi. Tak boleh 3, tak boleh 2. Apa dia? Dia beriman, dia beramal soleh. Beriman ni tak cukup, kena beramal soleh. Beramal soleh tak cukup, kena wa tawasaw bil haqq, kena buat dakwah. Kena mengajak juga. Kawan kita tak reti sembahyang, kita kena ajak dia, didik dia.
pujuk dia. Dah dakwah juga rugi kalau tidak ada kesabaran. Kena sabar. Dan buat dakwah, dimarah orang, dicaci, dicerca, dikata macam-macam. Ya. Terus. Baik. Firman-Nya lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepada kamu nikmatku dan aku redha Islam menjadi agamamu. Manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya dalam agama Islam. Tuan-tuan. Yang berkuasa memilih kita mati dalam iman, dalam Islam ialah hanya Allah Ta'ala. Jadi saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, mesti kita minta kepada Allah Ta'ala betul-betul, hari-hari minta supaya kita kekal dalam iman, dalam Islam, mati dalam perkara tersebut saja. Tak ada pilihan. Sebab siapa yang punya mutlak kuasa tadi, mematikan dalam kafir atau Islam, ialah Allah. Akan tetapi Allah telah meluangkan baginya jalan untuk itu. Sekiranya ia inginkan yang demikian, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang diwajibkan ke atas dirinya serta menurut petunjuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Jadi Allah perintah kita mati dalam iman, dalam Islam. Tapi kita semua tak ada kuasa. Kita kena usaha. Penghujungnya terpulang Allah SWT. Tetap kita minta, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa syurna bil iman, wa dakhilnal jannata mal iman. Minta pada Allah SWT. Dengan jalan apa tadi beritahu? Semasa hidup ni kita ikut saja jalan-jalan yang nak mati pada Islam tadi, iaitu ikut perintah-perintah Allah. Ikut sembahyang pergi 5 waktu tak boleh tinggal, ya. Suruh kita puasa, zakat, pergi haji. Nak pergi haji sayang, ya, duitnya dah banyak tapi tak pergi haji. Peluang ada, dia lepaskan macam tu, ya. Sekali nak pergi balik lah, ini dah tak terpilih lah. Dia boleh pergi tapi kena ikut package tu. Bayar 30,000, dah dia sayang lagi duitnya. Duitnya ada juga tu. Duitnya ada, setakat 50-60 ribu ada. Sayang 30,000, nak tunggu juga. Sedangkan keadaan sekarang ni tuan-tuan makin kritikal untuk pergi ke Mekah tu. Makin susah. Jadi masa dulu peluang dia dapat apa tawaran tu, dia tak pergi, dia tolak. Ada sebab-sebab yang kadang yang ringan ya ditolak. Lepas tu dah tak terpilih. Atau paling kurang Allah minta, kalau kita tengok giliran kita lama, kita kena pergi umrah dulu, buat haji kecil. Korban, ya, 8,000, 10,000 kita korban untuk kita menjadi tetamu Allah, tetamu Rasulullah. Itu tuan-tuan, ya. Jalan-jalan untuk kita supaya mati Islam tu, kita ikut segala perintah-perintah suruhan Allah, sama ada yang bersesuaian dengan hati kita ataupun tidak sesuai. Yang tak sesuai apa? Banyak agama ni yang tak ikut sesuai ikut hawa nafsu gitu, ya. Disuruh bangun malam, senang tidur nyenyak. Sesuai tak dengan hawa nafsu kita? Tak sesuai. Bangun lawan juga, buat 2 rakaat, 4 rakaat. Dia ajak untuk jihad. Iman yang paling tinggi iaitu kita mengorbankan diri, harta dan masa di jalan Allah SWT. Itu makam dalam Islam yang paling tinggi, jihad. Sedia pergi. Tuan-tuan, bila ada panggilan jihad sampai, panggilan jihad untuk lawan orang kafir, sedia pergi ke tidak? Ya, tengok masa tu. Jadi itu semua jalan untuk mati dalam iman dalam Islam tu, ya.
Apa sahaja yang Allah suruh, macam mana ditunjukkan oleh para anbiya alaihi wasallam, dia akan ikuti ya, insya-Allah. Yang demikian itulah memilih mati dalam Islam, mencintainya terhadapnya dan berharap untuk mencapainya. Di samping itu hendaklah ia membenci mati dalam kepercayaan selain daripada Islam. Minta jauh, kena takut, kena risau. Aku dimati besok, takut mati dalam Yahudi atau mati dalam Nasrani. Kalau kehidupan dunia kita ni dah banyak mencontohi kehidupan orang-orang yang bukan Islam. Sembahyang tidak, puasa tidak, kehidupan kita macam orang-orang Yahudi Nasrani. Kan ramai orang Islam hari ini. Tuan-tuan, sian tak? Ya, akhir zaman menjelang dekat-dekat hujung kiamat ni dah. Kadang orang Islam, Allahu Akbar, mengerikan dan menakutkan. Kehidupan dia tasyabuh menyamai orang-orang Yahudi dengan Nasrani. Pakaian dia, gaya rambut dia. Jadi kita sebagai orang beriman kena indahkan, ikuti jalan-jalan yang Nabi tunjukkan kepada kita. Sebab kita memang inginkan mati dalam iman dan Islam. Dan kita tak nak, ya Allah, aku tak nak mati dalam keadaan selain daripada Islam. Sebab itu kegagalan yang selama-lamanya, abadan abada, akan dimasukkan neraka untuk selama-lamanya, tuan-tuan. Sanggup tak, tuan-tuan? Dibagi peluang untuk mati dalam iman Islam, kita sia-siakan hidup dia 60 tahun, 70 tahun. Akhirnya sudah akhirat kita akan dihumban bersama orang-orang kafir dalam neraka, khalidina fiha abada, selama-lama-lamanya. Nauzubillah. Hendaklah ia terus-menerus berdoa, memohon dengan merendahkan diri dan meminta dari Allah Ta'ala agar dia mewafatkannya sebagai seorang Muslim. Ya Allah, matikanlah aku dalam Islam, Ya Allah. Ya. Dalam sembahyang tadi, doa iftitah tadi dibaca kan, difahami betul-betul. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita minta jauh daripada mati, daripada orang, perbuatan kafir, dan minta kita mati dalam Islam. Anta wali fid dunya wal akhirah, taufani muslimah wal hikni bis salihin. Ini nabi-nabi dahulu pun minta kepada Allah SWT. Dah title nabi, tuan-tuan, minta Allah SWT, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Siapa nabi minta ni? Nabi Allah Yusuf dan Yaqub alaihissalam. Engkaulah Allah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku sebagai seorang Muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Dah title Nabi, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Pun minta, ya Allah, tawafani muslimah, mati dalam Islam. Kita ni tuan-tuan yang orang biasa, amalan tak banyak, jarang nak tadah tangan minta mati dalam Islam. Sepatutnya tiap-tiap waktu kita minta sungguh-sungguh, ya Allah, matikanlah ni iman dan Islam, ya Allah. Matikanlah isteri dan anak aku dalam iman dan Islam, ya Allah. Hari-hari minta, ya. Begitu juga Allah memberitakan tentang para ahli sihir yang beriman dengannya, lalu Fir'aun mengancam mereka dengan siksaan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Al-A'raf ayat 126. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan sifat sabar dan wafatlah kami sebagai orang-orang muslimin. Ya, berapa ribu tu tukang-tukang sihir, dia tengok Musa punya tongkat dia baling jadi ular dan dia telah telan ular-ular ahli sihir tadi. Maka semua ahli sihir dia pakat masuk Islam, beriman. Dia punya ancaman mati tu. Kalau beriman ikut Nabi Musa, mati. Tapi ya, dia doa, ya Allah, bagilah kami kesabaran, lapangkan dada, ya. Wa tawaffana muslimin. Akhirnya memang dibunuh semua ahli sihir tadi dan mati dalam keadaan beriman SWT. Kita ni agak-agak ada ancaman bunuh,
Tinggalkan Islam atau aku bunuh. Saya akan bakar kamu hidup-hidup kalau tak tinggalkan Islam. Wallahu alam, tuan-tuan, iman kita belum, baru uji Covid sikit pun kita dah kelang kabut. Kan? Di uji Covid sikit je kita dah kelang kabut, tuan-tuan ya. Dia bagi susah sikit je. Siapa tak ambil vaksin tak boleh terbang sana, tak masuk pasar raya, tak boleh jadi ni. Susah aku ni kamu. Cocok ya. Jadi macam mana tuan-tuan bila datang ujian sebenar besok? Bila Dajjal turun, kau tak ikut aku, kau akan susah. Tak ada makanan, tak ada minuman. Sumber kehidupan tak ada. Ditunjuk sungai susu dengan sungai api. Maka ramai orang-orang beriman yang iman dicalang-calang akan tunduk sujud kepada Dajjal laknatullah alaihi ketika itu. Walaupun dia turun kat dunia ni 40 hari je. Tapi dia akan gash rumah-rumah orang Islam semua. Habis semua je. Dihentak kaki tuan-tuan, kawan-kawan wanita kanak-kanak ini keluar meluru dan sujud depan Dajjal. Ketika itu dah tak ada kata nak patah balik dah, taubat tak boleh dah, terus jadi kafir. Sebab tu dia perintah kita siapkan tali di rumah tadi, ikat wanita dan juga anak-anak kecil. Ya. Istilah ikat tu ulama pun tafsir bukan ikat yang sebenar ikat pun ya, tetapi maknanya di situ kita kena buat amalan supaya wanita tadi kurang keluar rumah. Kalau dia dah hari-hari keluar rumah, suka keluar rumah, tuan-tuan, Dajjal tu wallahu alam bisawab. Jadi tempat afdal bagi wanita ni di rumah. Dia akan keluar hanya dengan mahramnya saja. Lelaki ni baru keluar rumah. Ya, jadi siapkan tali di rumah kita, tuan. Beli tali, ikat lembu. Ya, tujuannya besok Dajjal turun kita akan ikat isteri kita sebab dia punya dugaan maha dahsyat. Semua meronta-ronta nak melepas nak lari pergi ke nak tengok Dajjal tadi. Nauzubillah min zalik. Ada sikit lagi? Azan ni, azan. Boleh azan? Kita sambung sikit lah. Ada 2-3 perenggan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.